Tahu tak berita mahjub? Mahjub adalah satu penghalangan seseorang dari mendapat harta pusaka, sama ada secara keseluruhan ataupun secara sebahagian. Jadi mari kita lihat secara lebih mendalam apakah itu mahjub. Okey, jadi al-hajbu dari segi lughahnya adalah al-man'u, iaitu penghalangan. Jadi dari segi istilah maksudnya adalah penghalangan waris tertentu daripada mewarisi harta, sama ada secara keseluruhan ataupun secara sebahagian kerana wujudnya individu yang tertentu. Jadi disebabkan adanya individu tertentu, maka waris yang tertentu tadi dia terhalang untuk mendapatkan harta. Jadi sama ada secara sebahagian ataupun secara keseluruhan. Jadi bahagian al-hajbu ni ada dua. Yang pertama hajbu nuqsan dan yang kedua hajbu hirman. Okey, jadi bahagian yang pertama adalah hajbu nuqsan. So apa itu hajbu nuqsan? Segi istilahnya maksudnya adalah penghalangan daripada mendapat bahagian yang lebih banyak kepada bahagian yang lebih sedikit daripadanya. Maksudnya dia adalah satu penghalangan secara sebahagian lah. Maksudnya waris tu dia dapat tetapi secara sebahagian, maksudnya daripada yang bahagian lebih banyak kepada bahagian yang lebih sedikit. Okay, so tengok contoh az-zawj iaitu suami, min nisfu ila ar-rubu' li wujud walad. Maksud dia nak kata si suami ni yang daripada bahagian dia 1/2 telah bertukar kepada 1/4 sebab wujudnya syakhsan akhar iaitu anak. So kalau kita nak tahu kan mana yang lebih besar, 1/2 ke 1/4, so kita analogikan macam kek kan. Ada dua kek, kita bahagikan satu tu kepada 1/2 dan satu lagi kepada 1/4. So bila kita ambil kan 1/2 dan 1/4, so bahagian mana paling besar? Mestilah 1/2. Jadi nak ceritanya dan bahawa si suami ni daripada bahagian yang besar 1/2 telah bertukar kepada 1/4 yang bahagian lebih kecil sebab adanya anak. So sama juga macam contoh yang kedua az-zawjah iaitu isteri kan. Dia dapat patutnya 1/4 tapi telah bertukar ataupun telah menjadi bahagian yang lebih kecil iaitu 1/8 sebab wujudnya anak dekat situ. Jadi hajbu an-nuqsan ni and dia penghalangan secara sebahagian and waris tu dapat harta juga tapi mungkin daripada bahagian yang lebih besar kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, jadi bahagian yang kedua adalah hajbu al-hirman. So apa itu? Ia adalah penghalangan seseorang dari mendapatkan harta pusaka dan dia tak akan dapat apa-apa langsung pun daripada harta tersebut. Jadi kiranya hajbu al-hirman ni adalah penghalangan secara keseluruhan. Okey, jadi kan dalam ni kita akan tengok juga kan, ada 6 orang waris yang mana dia tidak termasuk dalam hajbu al-hirman. Siapakah ia? Yang pertama anak lelaki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapa, yang keempat mak, yang kelima suami dan yang keenam adalah isteri. Jadi keenam waris ini mereka tidak termasuk dalam hajbu al-hirman. Jom tengok contoh dia. Okey, yang pertama ibnun al-ibn mahjub bil ibn as-salbi. Maksudnya cucu lelaki ni dia terhalang disebabkan wujudnya ada anak lelaki kandung. So dia kata kat sini kan cucu ni dia dah terhalang oleh seseorang iaitu anak. So kenapa dia terhalang? So kita kena tahu konsep waris yang dekat akan menghalang waris yang jauh. Jadi antara anak dengan cucu, mana waris yang paling hampir dengan si mati? Mestilah anak kan, baru cucu. Jadi anak tu lebih aula untuk mendapatkan harta. Jadi bila adanya anak kat situ, maka cucu itu terhalang. Sama juga macam contoh yang kedua, dia kata al-jad mahjub bil ab. Maksudnya datuk itu terhalang disebabkan adanya bapa. Jadi kalau kita tengok kan, bapa itu lebih hampir dengan si mati daripada datuk. Jadi bapa itu lebih aula dan lebih utama untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi sekiranya tiada bapa, maka datuk boleh mewarisi. Apa pula beza antara al-mahrum, orang yang diharamkan mewarisi, dengan al-mahjub, iaitu orang yang terhalang? Jadi al-mahrum ni laisa ahlan lil iras. Maksudnya dia ni tak ada kelayakan untuk mewarisi. Contohnya ibnu al-qatil, iaitu pembunuh kepada si mati. Jadi memang terang orang yang membunuh si mati itu dia memang tidak layak dan diharamkan untuk mendapatkan harta. Jadi kalau al-mahjub ahlal
lil iras, iaitu orang yang layak mewarisi, tetapi dia terhalang kerana ada individu lain. Contohnya, Jad mahjub bil ab, datuk terhalang disebabkan adanya bapa. Al-mahrum juga la yahjub ghairuh, maksudnya apa? Dia tidak menghalang orang lain sama sekali. Maksudnya dia tak menghalang orang untuk mewarisi harta. Tetapi kalau al-mahjub qad yahjub ghairih, maksudnya kadang-kadang ia menghalang orang lain. Itulah beza antara al-mahrum dan al-mahjub. Alhamdulillah, itu saja untuk bab mahjub. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share, like and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitaufiq wan najah.